Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatil qabul wa usulil ma'mul wa biniyati qada'i hawaijid dunya wal akhirati wa biniyati shifa'i min kulli amradi wa daf'il bala'i wal waba'i وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah kita teruskan bersama untuk pertemuan pada kali ini, sambungan bacaan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Semalam kita dah baca dua hadis, hadis ke-5 dan hadis ke-6. Hadis ke-6 kita ulang sikit dan beri kesimpulan, bacakan kesimpulan pada hadis tersebut. Kemudian kita terus sambung pada hadis yang ke-7 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6, al-haditsus sadis an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Maksud hadis daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal dah jelas. Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada beberapa perkara yang masih mushtabihat, yang disebut sebagai mushtabihat, iaitu perkara-perkara yang belum jelas hukumnya halal ataupun haram. Yang mana perkara mushtabihat itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui kebanyakan di kalangan manusia. Kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara mushtabihat tersebut. Faman ittaqa syubhat, oleh kerana perkara mushtabihat itu keadaannya seperti itu, iaitu tidak jelas. Oleh itu, sesiapa yang menjauhi, berjaga-jaga, memelihara dirinya daripada perkara-perkara syubhat, maka sungguhnya dia telah menyucikan agamanya dan maruahnya, telah menyelamatkan agamanya dan maruahnya. Dan sesiapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maksudnya ambil perkara syubhat, buat perkara yang syubhat, sesungguhnya dia telah waqa'a, maka dia telah jatuh, terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Seperti mana pengembala membawa ternakannya mengembala meragut rumput di sekitar pagar ataupun kawasan larangan. Hampir-hampir binatang ternakannya ataupun perbuatannya tadi membawa binatangnya meragut rumput, hampir-hampir masuk ke dalam kawasan larangan. Ketahuilah sungguhnya setiap raja itu ada kawasan larangannya, dan ingatlah bahawa sungguhnya kawasan larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang telah diharamkannya. Ketahuilah sungguhnya dalam jasad manusia ada seketut daging. Bila elok daging tersebut, maka eloklah jasadnya semua. Bila rosak daging tersebut, maka rosaklah jasad itu kesemuanya. Ketahuilah ataupun ingatlah, daging tersebut adalah hati, al-qalb.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ringkasan huraian, kita baca satu-satu ringkasan huraiannya. Jadi dalam hadis tersebut Nabi SAW menyatakan dalam sistem tubuh badan manusia yang menguasai manusia itu melalui hatinya. Fal qalbu huwal malik. Hati itu merupakan malik, raja kepada semua sistem tubuh badan. Fa idza salaha ar-ra'i salahatil ra'iyatu. Bila elok ra'i, pengembala atau ra'i itu orang yang bertanggungjawab, maka eloklah orang yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Jika ketuanya bagus, maka baguslah pengikut-pengikutnya. Wa idza fasadatir ra'iyatu. Bila rosak hati itu, maka rosaklah yang diurusnya. Wa inna ma yahsulu salahu bisalamatihi. Imam Nawawi beritahu, hanya saja terhasil salah, eloknya hati itu adalah dengan bisalamatihi, dengan terselamatnya hati itu, bersihnya hati itu minal amradil batinati, daripada penyakit-penyakit dalaman, penyakit-penyakit hati. Kal ghilli, seperti mana dengki, cemburu, wal hiqdi, dendam, wal hasad, tidak puas hati dengan orang lain, wasyihu, kedekut, wal bukhl, kikir, wal kibr, takabur, wasakhriyah, berbangga-bangga, wal riya, menunjuk-nunjuk, wasum'ah, suka bercerita kebaikan pada orang lain, wal makar, muslihat, tipu daya, wal hirdi, keinginan, wal hirsi, keinginan yang melampau, wat tama', tamak haroba, wa admir ridha bil maqdur, tidak redha, penyakit tidak redha dengan perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wa amradil qalbi kathiratun, dan banyak lagi penyakit-penyakit itu, penyakit-penyakit hati sangat banyak. Tablughu nahwal arba'ina, hampir kepada bilangan lebih kurang 40 jenis penyakit hati yang disebut oleh Nawawi. Afanallahu minha, semoga Allah SWT menyelamatkan kita, mengafiatkan kita daripada penyakit-penyakit hati. Waja'alana mimma ya'tihi biqalbin salim, dan semoga Allah SWT menjadikan kita di kalangan orang yang akan datang kepadanya dengan membawa hati yang sejahtera. Jadi kita dapat doa daripada Imam An-Nawawi yang ditulis dalam syarahnya. Jadi hati merupakan perkara yang penting, komponen yang penting dalam tubuh pada manusia, sama ada dalam sistem tubuh ataupun dalam kelakuan manusia. Bila elok hati, maka eloklah seluruh tubuh badan. Bila rosak hati ada penyakit, maka rosaklah seluruh anggota tubuh badan dan perbuatan manusia. Jadi tanda hati itu elok, kata Imam An-Nawawi, iaitu selamatnya hati daripada segala jenis penyakit-penyakit dalaman, penyakit-penyakit hati, perasaan-perasaan yang tidak elok, tidak baik, ataupun ringkasnya disebut sebagai sifat-sifat mazmumah. Moga-moga Allah SWT pelihara kita, selamatkan kita daripada sifat-sifat ataupun penyakit-penyakit hati, dan moga-moga Allah SWT jadikan kita orang yang datang kepada Allah SWT di akhirat kelak dengan hati yang sejahtera, yang aman, bebas daripada penyakit-penyakit hati, kerosakan iman. Hadis yang ketujuh, al-hadits as-sabi', kita sambung lagi hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abu Ruqayyah, iaitu Tamim bin Aus ad-Dari, ataupun masyhur kita sebut dengan nama Tamim ad-Dari, yang banyak meriwayat hadis berkenaan dengan Dajjal. Beliau pun Imam Nawawi muatkan hadisnya dalam Arba'in An-Nawawiyah. Radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau bahawa Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah sebenarnya nasihat.
Agama itu adalah sebenarnya nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Kata para sahabat, nasihat untuk siapa? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah, untuk kitab-kitab Allah, untuk para rasul Allah, dan untuk para pemimpin umat Islam, dan juga ammatihim, dan juga umumnya umat Islam. Jadi agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitab-kitab Allah, untuk rasul-rasul Allah, untuk pemimpin umat Islam, dan untuk umumnya umat Islam. Agama untuk semua. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nasihat, apa maksud nasihat? Allah perlu nasihat daripada kita? Tak perlu. Nasihat dengan maksud apa? Nasihat, amman nasihatu, nasihat maksudnya inginkan kebaikan terhadap orang lain. Jadi maksud nasihat dekat apa yang kita baca tadi, hadis yang kita baca, nasihat maksudnya inginkan kebaikan kepada Allah. Macam ni kita inginkan kebaikan untuk Allah, kita jadi orang yang taat, orang yang beriman, yang taat, beramal saleh, menjauhi segala larangan-larangan Allah, memenuhi segala kehendak-kehendak Allah, menghidupkan agama dengan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai kerana Allah, benci pun, marah pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang disebutkan, saya ringkaskan huraiannya. Jadi maksud nasihat, maksud perkataan nasihat, kan, kita nasihat pada orang lain. Apa maksud kita, apa maksud ataupun apa objektif kita menasihati orang lain? Jadi maksud arti perkataan nasihat adalah kita bukan semata-mata kita beri nasihat padanya. Apa tujuan kita beri nasihat pada orang lain? Tujuannya supayanya berubah dan jadi baik, kebaikannya untuknya. Ya maksud nasihat. Ialah maksud perkataan nasihat. Jadi agama ya adalah an-nasihah, adalah nasihat, inginkan kebaikan pada orang lain. Cuma dari sudut apa yang disebut dalam hadis tadi, kebaikan untuk Allah, inginkan kebaikan untuk Allah. Apa kebaikan untuk Allah? Apa nasihat untuk Allah? Iaitu dengan beriman pada Allah, menjauhi syirik, meninggalkan ingkar, perbuatan ingkar pada hak Allah SWT, sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT dan kemuliaan Allah SWT, serta menyucikan Allah SWT daripada segala perkara-perkara, jenis-jenis kekurangan, kemudian menegakkan ketaatan pada Allah SWT, menjauhi maksiat terhadap Allah, mencintai kerana Allah, marah pun kerana Allah, mencintai orang-orang yang taat kepada Allah, memusuhi orang-orang yang ingkar, derhaka pada Allah SWT, berjihad kepada orang ke atas orang kekufuran, berjihad terhadap orang yang kufur pada Allah SWT, mengiktirafkan nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan dan mensyukurinya, serta ikhlas pada semua urusan perintah-perintah Allah dan doa terhadap Allah, dan memberi galakan ke atas semua perkara-perkara tadi, serta berlemah lembut untuk semua manusia ataupun siapa yang mungkin, siapa yang boleh kita berlemah lembut di kalangan manusia. Jadi sebenarnya nasihat terhadap Allah tadi merujuk kembali kepada hamba yang sendiri. Allah tidak perlu pun kepada nasihat. Kan nasihat tadi maksudnya inginkan kebaikan pada orang lain. Jadi kebaikan yang kita sebut ciri-ciri tadi, beriman pada Allah, menjauhi syirik, semua ketaatan, jauhi maksiat, semua ya merujuk akan kembali kebaikannya tadi yang kita persembahkan pada Allah SWT, sebenarnya hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab Allah SWT ghaniyun an nusahil nasih. Allah tidak perlu pun kepada nasihat. Allah tidak perlu pun kepada kebaikan yang kita ingin sampaikan pada Allah SWT. Tak perlu. Allah ghaniyun hamid. Allah SWT maha kaya,
maksudnya tidak perlu pada sesuatu apapun keperluan, kepentingan, lagi maha terpuji. Maha terpuji dengan maksud tidak perlu kepada orang yang memuji pun, memang Allah dah terpuji dan maha mulia. Kemudian apa maksud nasihat untuk kitab Allah? Kitabullah. Nasihat maksudnya inginkan kebaikan untuk kitab Allah, kitab-kitab Allah. Iaitu dengan maksud beriman dengan kitab-kitab Allah. Bahawasanya itu adalah perkataan Allah yang ditanzilihi, yang Allah SWT turunkan. La yushbihuhu syai'un, la yushbihu syai'un, tidak menyerupakan, tidak menyamakan kitab Allah dengan sesuatu yang lain daripada perkataan manusia. Maksudnya kita tidak merendahkan kedudukan kitab Allah, kita nak samakan dengan perkataan manusia. Yang maksud nasihat untuk kitab Allah, inginkan kebaikan terhadap kitab Allah, iaitu beriman dengan bahawasanya kitab Allah itu adalah kalamullah yang diturunkan, kemudian tidak menyamakan kitab Allah dengan segala perkataan manusia. Tidak menyamakannya seumpama salah satu pun daripada kalangan ciptaan Allah. Kemudian mengagungkannya, membacanya, summa ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati, mengagungkan, memuliakan, membesarkan Al-Quran, kitab-kitab Allah, membacanya dan mengelokkan bacaannya, khusyuk ketika membacanya, mendirikan wa iqamatu hurufihi fit tilawati, mendirikan huruf-hurufnya semasa tilawah, maksudnya baca dengan tajwid yang betul seperti mana Al-Quran itu diturunkan. Wadhabbu anhu li ta'wilil muharrifin, menjauhi segala takwil-takwil yang sesat, yang menyeleweng, takwil yang menyeleweng daripada orang yang melakukan penyelewengan. Wa ta'aradu ta'inin, menjauhi segala celaan-celaan para pencela. Wa tasdiqu bima fihi wal wuqufu ma'a ahkamihi, membenarkan apa yang ada dalam kitab Allah, dalam kalam Allah, dan berhenti untuk mendirikan, wukuf maksudnya berdiri untuk, berhenti untuk bersama dengan hukum-hukum Allah. Wa tafahumu ulumihi, memahami segala ilmu yang ada dalam kitab Allah. Wa amthalihi, dan segala tamsil-tamsil ataupun contoh-contoh, misal-misal yang Allah SWT jadikan sebut dalam Al-Quran. Wal i'tibar, mengambil pengajaran, bimawa'idhihi, dengan segala nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Allah. Wa tafakkuru fi ajaibihi, berfikir, tadabbur pada keajaiban Al-Quran. Wal amalu bimuhkamihi, beramal dengan segala perkara yang telah dihukum dalam Al-Quran. Wa taslimi li mutasyabihihi, berserah diri kepada Allah pada segala ayat-ayat musyabahah, mutasyabihat. Wal bahthu an umumihi, membahaskan daripada Al-Quran, daripada kalamullah segala perkara yang umum dan khusus, nasikh mansukh, dan menyebarkan ilmu Al-Quran dan berdoa kepada Allah dan kepada wa ila ma dzakarnahu min nasihatihi, doa pada Allah dan kepada apa yang telah kami sebutkan tadi daripada nasihat-nasihat, ingin menginginkan kebaikan. Maksudnya Imam Nawawi sebut doa kepada Allah dan doa minta supaya kita dikurniakan segala perkara yang disebutkan untuk kebaikan, nasihat kepada kitab tadi, kebaikan-kebaikan yang kita inginkan terhadap kitab Allah. Seterusnya nasihat untuk Rasulullah, untuk para Rasul Allah sallallahu alaihi ajma'in. Dengan cara apa? Inginkan kebaikan untuk para Rasul Allah dengan cara membenarkan mereka di atas utusan risalah mereka, beriman dengan segala apa yang mereka telah bawakan dan taat pada perintah-perintahnya dan segala larangannya. Wa nusratihi, membantunya, hayyan wa mayitan, semasa mereka hidup, semasa Rasulullah SAW hidup dan semasa wafatnya Rasulullah. Wa mu'adatu man 'adahu, bermusuhan, memusuhi orang yang musuhi Rasulullah. Wa mu'adatu man walahu,
setia dengan orang yang setia kepada Rasulullah SAW. Idhamu haqqihi, mengagungkan hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, taqirihi, memuliakannya, wa ihya'i tariqatihi wa sunanihi, menghidupkan segala tariqat dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, wa batha da'watihi wa nashri sunnatihi, menyebarkan dakwah Rasulullah dan mengembangkan sunnah Rasulullah, wa nafi tahammin, menafikan segala tuhmahan terhadap Rasulullah, wa nashri ulumiha, menyebarkan ilmu Rasulullah, ilmu sunnah Rasulullah, wa tafaqquhu fiha, memahami sunnah Rasulullah SAW, doa laha, berdoa kepada Rasulullah SAW, wa talattuf fi ta'allumiha, berlemah lembut semasa mengajar, mempelajari sunnah, wa taslimiha, ta'allumiha, berlemah lembut terhadap sunnah, dan taslimiha, mengucapkan salam terhadap Rasulullah, wa idhamiha wa ijlaliha, mengagungkan Rasulullah dan ijlal, memuliakan Rasulullah SAW, wa ta'addubu inda qiraatiha, penuh adab ketika membaca selawat. Talattuf fi ta'allumiha, berlemah lembut, merendahkan diri semasa belajar selawat, wa taslimiha, begitu juga mengucapkan salam terhadap mengucapkan salam sama dengan selawat, mengagungkan selawat Rasulullah SAW, memuliakannya dan beradab ketika membacanya. Wal imsak anil kalam fiha, menahan ucapan kita semasa mendengarkan hadis, ataupun dalam hadis, semasa membacakan hadis, kita tahankan ucapan kita bila sampai pada perkara bi ghairi ilmin, yang kita tidak tahu tentangnya. Berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW, beradab dengan adab-adab Rasulullah SAW, mencintai ahlul bait dan para sahabat, dan menjauhi orang yang melakukan bid'ah dalam sunnah Nabi SAW, dan orang yang berpaling, dan orang yang menjauhi orang yang berpaling daripada sahabat Rasulullah SAW dan seumpamanya. Jadi yang dimaksudkan dengan nasihat untuk Rasulullah SAW. Begitu juga yang seterusnya, nasihat, apakah yang dimaksudkan dengan nasihat di a'immatil muslimin? Nasihat untuk pemimpin Islam, muslimin, kaum muslimin. Maksudnya membantu mereka di atas kebenaran, taat pada mereka pada urusan-urusan agama, wa ta'atuhum fihi, taat pada mereka dalam urusan kebenaran, dan memerintah mereka, mengajak mereka dengan kebenaran, dan menghalang mereka, wa nahyihim tadhkirihim birifqin, mencegah mereka, iaitu para pemimpin, dan memberi tazkirah, peringatan pada mereka dengan lemah lembut, birifqin, wa ilamihim bima ghafilu, dan memberitahu mereka dengan apa yang mereka telah lalai daripada kebenaran. Walam yablughuhum min huquqil muslimin wa tarkil khuruji alaihim, dan selama mana tidak sampai mereka itu daripada hak-hak membatasi, selagi mana mereka tidak melampaui batas hak-hak orang Islam. Wa tarkul khuruji alaihim, meninggalkan, keluar, memerangi mereka. Wa ta'lifin qulubil muslimin li ta'atihim, dan mengajak, melembutkan hati orang Islam untuk taat kepada mereka. Baik. Selesai. Jadi itulah maksudnya hadis yang ke-7, agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, dan juga umum umat Islam. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-8 masa akan datang. InsyaAllah sedikit kelebihan Ramadan.
kita ambil daripada kitab yang disusun oleh Ustaz Mahathir Haji Jun. Qala Allah Ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi was-siyamu jannatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuthu wa la yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sa'imi atyabu 'indallahi min rihil miski lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma idza afṭara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shawmihi. Allah SWT berfirman daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, hadis kudusi ya, setiap amalan anak Adam itu adalah baginya, manfaatnya kembali kepada anak Adam tersebut, kecuali siam, kecuali puasa. Karena maka sungguhnya puasa itu khusus untuk aku. Wa ana ajizi biha, dan aku sendiri akan membalasi puasa itu. Dan puasa itu merupakan junnah, perisai. Fa idza kana yaumu, perisai ya, perisai kesabaran. Idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila hari berpuasa seorang dengan kamu, fala yarfuth wala yaskhab, maka janganlah dia mencela, janganlah dia bergaduh, mencelanya dan ataupun mengajak bergaduh. Fa in sabahu ahadun, jika seseorang mencelanya, maka katakanlah sungguhnya aku sedang berpuasa, aku berpuasa. Walladhi nafsu Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Benar-benar bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau wangi kasturi. Lis-shaimi, untuk orang berpuasa ada dua kegembiraan yang mana dia akan bergembira dengannya. Bila dia berbuka puasa, maka dia bergembira dengan sebab berbuka puasa. Dan satu lagi, bila dia berjumpa Tuhannya, maka dia gembira dengan sebab puasanya terhadap Tuhannya, dengan puasanya tadi. Khair, insyaAllah, moga-moga bermanfaat masa-masa yang ada pada kita dalam Ramadan. Gunakan sebaik mungkin, memperbanyakkan segala amalan-amalan sunat, menjaga segala amalan-amalan fardu, buat memperbanyakkan amalan sunat, dan juga sedekah, kerana sedekah pada bulan Ramadan adalah sedekah yang sangat afdal. InsyaAllah waktu yang lain kita akan kongsikan hadis-hadis kelebihan sedekah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah, ilal liqa.